Okay, kalau kamera tidak ada masalah, gambar tu tak bergegar-gegar, kita akan onkan kamera. Kalau ada bergegar-gegar tu kita offkan sekejap lah. Tu. Ya, kadang-kadang ada apa? Gegar-gegar pula sekarang ni. Tak sempat pula nak check kenapa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Sekali lagi kita mulakan perkongsian kita di pagi Selasa. Hari ini hari Selasa, hari terakhir bulan Januari 2023 ya. Masa berlalu begitu pantas ya, tiap-tiap hari dari sedar-sedar sekarang di hujung bulan Januari dah ya, untuk memasuki bulan Februari ya. Tuan-tuan dan puan-puan, kita ada dulu meletakkan target ya, sasaran untuk kita mengumpulkan. Pertama kena kenal lah ya, kena kenalkan kalimah-kalimah di dalam Al-Quran, dan kita simpan kalimah-kalimah yang kita telah kenal itu di dalam template QHS vocabulary yang kami semua telah edarkan ya kepada tuan-tuan dan puan-puan. So saya harap tuan-tuan dan puan-puan, ini ada jangan mute kan dulu. Okay, kita mute-kan semua mikrofon ya. Tuan-tuan dan puan-puan telah pun memulakan langkah pertama, iaitu mengguna pakai Excel worksheet yang kita edarkan tu. So kalau belum tahu, kena belajar ya. Kalau sudah belajar tu tahu menggunakan, mahirkannya ya, mahirkannya penggunaan Excel. YouTube banyak ya. Kalau tak tahu, buka saja YouTube dekat Google tu, ikuti YouTube Excel for beginners contohlah ya. Banyak dalam YouTube tu, boleh diajar satu-satu ya, step by step macam mana nak menggunakan Microsoft Office Excel ya. So insyaAllah kita boleh ya. So bila kita mahir dalam penggunaan template ni, nanti kita dapat monitor berapa banyak kalimah Al-Quran yang kita belum dan yang telah kita kenal. So kita akan lihat persentasenya di muka surat pertama tu, dalam summary sheet tu kita telah masukkan formula-formula tu. Jadi tuan-tuan boleh masukkan berapa kalimah yang kenal tu di dalam setiap helaian mengikut huruf hijaiyah tu. Dia akan kira ya, automatik dia akan kira berapa persen ya. So ada di antara kita sekarang telah pun melakukannya dengan baik sekali. Nanti satu hari kita minta dia berkongsi ya dengan tuan-tuan dan puan-puannya progres dia yang begitu baik ya. Saya difahamkan dia mengikuti dan merekodkan setiap kalimah tu hampir setiap hari. Yang ni yang kita mahukan semangat macam ni ya dalam pembelajaran Al-Quran. Dalam surah Al-Ankabut tu selalu saya kongsikan dengan tuan-tuan ayat Al-Quran mana Allah kata, wallazina jahadu fina lanahdiyannahum subulana ya. Ya Allah berkata orang-orang yang bermujahadah tu bermakna bersungguh-sungguh ya. Fina, di dalam jalan kami, di dalam agama kami, dalam apa saja yang berkaitan dengan agama Islam, Allah akan tunjukkan jalan baginya. Lana diyannahum subulana ya, Allah pasti kami akan tunjukkan kepada mereka ini subulana, jalan-jalan kami ya. Yang tu yang kita nak tu ya, kita nak Allah tunjukkan jalannya. Kita sebab kita ni manusia
yang kita ni banyak limitation, ya, banyak kekangan, banyak kelemahan. Jadi kita mahu Allah sentiasa bersama kita, dan kita mahu Allah tunjukkan jalannya, ya, sebab Allah itulah yang maha mengetahui akan segala-galanya, ya. Kita ni banyak kekangan, ya, banyak kelemahan, tidak mungkin kita dapat mengetahui segala-galanya. Kita banyak masalah, kadang-kadang kita tidak dapat menyelesaikannya. Jadi siapakah yang boleh menyelesaikannya? Ialah Allah, ya, Subhanahu wa ta'ala. Kerana apa yang terjadi di alam ini, di dunia dan juga di langit ini adalah perancangan Allah, dan Allah juga yang menentukannya, dan Allah juga yang memberi jalan keluar, ya. Jadi rapatkan diri kita dengan Allah SWT dengan merapatkan kita kepada kalam Allah itu, ya, Al-Quran. Kenal, ya, kalimah-kalimah dia dengan baik, fahami ayat-ayat dia, dan rasakan apa risalah Allah di dalam ayat itu kepada kita, dan buat tindakan yang bersesuaian dengan ayat-ayat yang kita baca, ya. Jadi saya teruskan perkongsian kita dengan sambungan semalam. Saya boleh mulakan dengan screen sharing sekali lagi. Okey, kita masuk ke, saya akan kongsikan dulu dengan ayat, ya. Kita masih lagi membincangkan ayat semalam, ayat 22 rasanya. Ya, ayat 22 surah Al-Anbiya, iaitu bersangkut paut dengan kalimah lafasa data, ya. Kita telah mengupaskan alihatun sebelum tu. Kita semalam mahu mengenal kalimah lafasa data. So kita telah pun buatkan permulaan perbincangan lafasa data semalam. Ini screenshot yang kita simpan malam, ya. Kita ulang kaji, iaitu kita pecahkan lafasa data tu ke beberapa komponen supaya kita jelas, ya, kalimah tu sebenar apa dia, apa yang bahagian-bahagiannya yang membentuk kalimah lafasa data. Belum lagi pembentukan kalimah secara terperinci, ya. Ini baru komponen saja. Pembentuk kalimah tu boleh berlaku dalam dua peringkat. Satu, peringkat komponen, ya, iaitu kita pecahkan la yang pertama tu sebenarnya adalah lam taukid, ya, ataupun kita kata dia harfun taukid, ya. Kalau kita nak namakan dia lam taukid pun samalah, ya. Lam taukid iaitu lam harfun taukid, ya, iaitu harfun apa? Melayu kata huruf lah, Arab dia harfun. Dua-dua tuan-tuan boleh guna, ya. Kalau nak sebut harfun dalam Arab, kalau sebut huruf adalah Melayu dia lah, ya. Jadi dia adalah huruf penekanan, dan bahasa Inggeris kata particle of emphasis, ya. Biasanya di dalam Al-Quran kita akan melihat makna kepada la tu sebagai pasti ataupun benar-benar. Kadang-kadang di dalam ayat-ayat tertentu dia memberi erti sesungguhnya, ya. So semua ini boleh diguna pakai, tetapi kena pada konteks, ya, masing-masing lah, ya. So dalam konteks ni kita gunakan pasti. Jadi Allah mengatakan pasti, ya. Dan komponen yang kedua ialah fasada, yang di tengah ni dia adalah komponen kata kerja. Kata kerja, ya. Dan kata kerja ni sebenarnya adalah bentuk kata kerja fi'il madhi. Macam mana kita mengenal dia fi'il madhi? Pertama sekali,
ketiga-tiga baris kepada 3 huruf akar itu fa, sin dengan dal itu mengambil baris atas. Ya, terutamanya kalau fa baris atas, dal baris atas, kita tahu itu adalah fi'il madhi wazan 1. Ya. Sebab acuan fi'il madhi wazan 1 boleh mengambil bentuk fa'ala. Saya bukakan template ya, supaya tuan-tuan boleh ingat semula. Ini dia ya. Fi'il madhi maklum wazan 1, dia boleh mengambil bentuk fa'ala ataupun fa'ila ataupun fa'ula. Jadi bila kita lihat fasada tu bermakna dia mengambil bentuk saya tandakan iaitu yang ini. Fa'ala. Fasada bermakna dia mengambil acuan fa'ala. Jadi bermakna fasada tu adalah fi'il madhi ma'lum wazan 1. Itu cara kita menggunakan template ni untuk mengenal kalimah tu ya. Jadi fasada adalah fi'il madhi ma'lum wazan 1. Ya. Dia tidak boleh mengambil fa'ila sebab dia sudah mengambil acuan fa'ala. Satu-satu kalimah tu tidak boleh mengambil 2 ataupun 3 acuan ya. Dia salah satu je daripada acuan yang tuan-tuan lihat sekarang ni. Ya. Iaitu fa'ala. Jadi kalau fa'ala, dia tidak boleh dia mengambil fa'ala, dia menjadi fasada. So kalau dia sudah fasada, dia tidak boleh mengambil fasida, tak ada. Ya, ataupun fasuda pun tidak ada. Ya. So bermakna dia hanya boleh mengambil fa'ala menjadi fasada. Ya. Itulah cara kita mengenal bentuk-bentuk kalimah Quran dengan berpandukan kepada template ini ya. So kita sudah mengenal dia adalah fi'il madhi ma'lum wazan 1 yang mengambil acuan fa'ala. Okey, kita clearkan drawing dulu dan kita balik kepada screenshot tadi. Iaitu fasada ya. Dan kita komponen yang ketiga di hujung ni ialah komponen pelaku kepada fasada. Pelaku ialah siapakah yang melakukan perbuatan fasada. Fasada ni telah pun kita berikan makna semalam, iaitu telah rosak. Ya, telah rosak. Jadi siapakah yang rosak itu? Siapakah yang rosak itulah dipanggilkan fa'il yang diletak di hujung. Ya, kalimah selepas kata kerja itulah bentuk fi'il madhi. Ya. So pelaku dia lah di sini ialah ta baris atas diikuti dengan alif. Ya. So macam mana kita nak kenal ni, kita kepada mereka-mereka yang telah pun mengikuti kelas intensif ya, kelas asas intensif, kita telah berkongsikan dengan mereka senarai-senarai fa'il kepada fi'il madhi ya. So kalau saya boleh kongsikan di sini, ini salah satu daripada slide yang kita kongsikan dengan peserta-peserta yang telah pun mengikuti kelas asas intensif ya. Okey. So manakah ta tadi? Ta ni tuan-tuan boleh lihat di sinilah. Ya, iaitu ini. Ini dia. Ya. So dia adalah pelaku. Pelaku tu kita panggil bahasa Arab, kita panggilkan fa'il. Ya, ni di atas ni ada fa'il. Itu dia punya ejaan dia dalam Rumi ya. Fa'il maknanya pelaku ya. Dalam konteks ini kita nak memahami pelaku kepada fi'il madhi yang mewakili dhamir. Dhamir itu ialah kata ganti nama ya. So ta ni mewakili apa? Mewakili dhamir huma. Ya, mewakili dhamir huma.
Huma tu apa dia? Huma tu adalah muannas musanna. Ya, orang ketiga. Ini dalam kumpulan orang ketiga. Ya, kumpulan orang ketiga, muannas ialah feminin, iaitu perempuan, musanna ialah dua orang. So, maksudnya ialah di sini dua orang perempuan, orang ketiga. Apa dimasukkan orang ketiga? Orang ketiga tu apabila kita menggelarnya sama ada dia ataupun mereka. Ya, sama ada dia ataupun mereka. Kalau mereka tu muannas, jadi mereka tu adalah perempuan. Ya, ciri dia bukannya dia tu perempuan. Ya, kalau dia tu orang, maka dia tu perempuan. Tetapi kalau kata nama tu bukannya orang, dia mempunyai ciri muannas. Ya, benda-benda di dalam bahasa Arab ni dia ada jantina, ada muzakkar, ada muannas. Ya, macam meja ni dia muzakkar. Ya, so dalam konteks ayat ni, ayat itu merujukkan kepada dua benda, bukannya dua orang. Ya, dua muannas musanna, dia merujukkan kepada bumi dan langit. Ya, ayat tu dimasukkan lafaz data tu, ta tu adalah bumi dan langit. Jadi bumi dan langit itu diwakili dengan fa'il ta. Ya, ta di hujung. Jadi apa-apa kalimah fa'il madhi sebelumnya akan diikuti dengan ta. Jadi kalau fasada jadi fasadata. Ya, fasadata. Itulah apa fa'il dia yang kita pecahkan kepada komponen yang ketiga tadi. Ya. Okey. So kita padamkan dulu yang ini. Clear all drawing. So kita balik kepada screenshot tadi. Ya, itu dia ta. Ya. Jadi bila tuan-tuan lihat ta dia selepas kata kerja fi'il madhi tu, tahulah yang fa'ilnya ialah berlaku kepada perlakuan, iaitu perbuatan tu melibatkan dua kata nama yang muannas ghaibun. Ghaibun tu maknanya orang ketiga. Jadi makna kepada fa'il ta tu ialah mereka berdua. Ya, mereka berdua. Ya. Dalam konteks ni mereka tu ialah langit dan bumi. Ya. So bila kita sudah dapat memberi penjelasan dalam bentuk komponen-komponen macam ni, kita terangkan kalimah lafaz data tu sebelum kita membuat pembentukan kalimah. Ya. Jadi terangkan apa dia? La adalah lam taukid. Yang ni ya, lam ni adalah lam taukid. Fasada ialah fi'lun madhi. Fi'lun madhi ma'lum wazan satu ya. Fi'lun madhi ma'lum wazan satu ya. Tadi pun kita telah terangkan kenapa wazan satu, kerana dia mengambil acuan fa'ala. Fasada mengambil acuan fa'ala, makna dia fi'il madhi ma'lum wazan satu. Okey. Kemudian ta ni kita telah terangkan di sini dan kita nyatakan di sini dia adalah fa'il muannas musanna, ya, muannas musanna. Ya, lepas tu kita masukkan ciri-ciri fi'il madhi. Bila kita menerangkan fi'il madhi, so kita letakkan ciri dia berbaris atas. Mana dia masukkan bil fathati? B itu dengan al fathati itu ialah baris fathah. Baris fathah. Mana baris fathah? Dal itu ya. Yang kita maksud rujuk bil fathati ialah ini fa'il madhi dia, kata kerja ni. Fasada da tu tetap berbaris atas. Itulah ciri-ciri kepada kata kerja fi'il
madhi, ya, itulah ciri. Kita tidak ada mengatakan i'rab, ya, sebab fi'il madhi tidak ada i'rab. Dia hanya ditandakan dengan baris atas, ya. Jadilah itu yang dimaksudkan muannas musanna bil fathati, merujukkan kepada apa? Muannas musanna merujukkan kepada fa'il dia. Lepas tu bil fathati itu menunjuk balik kepada ciri fi'il madhi tadi. So maknanya bila menerangkan dia lengkap. Fi'il madhi itu dengan maklumnya, dengan wazannya, dengan fa'ilnya dan dengan ciri dia yang berbaris atas. Itu caranya kita menerangkan kalimah la fasadata, ya. So bila ini selesai, so kita boleh pergi kepada membentukkan kalimah la fasadata. Doktor tanya sikit. Ya. Kalau katalah contoh macam karuma tu, kita kena Karuma. yang baris bawah kan, kita kena sebut tak bil fathah juga. Sebab dia masih mim baris atas. Masih juga masuk kan. Karuma mim baris atas kan? Mim bil fathati lah tu. Karuma tu. Sebab dia punya baris tu kan. Baris huruf terakhir tu, ya. Oh, baris huruf terakhir yang kita kisahkan, ya. Yes. Kita tengok dalam template ni, ya. Kan nampak dia baris huruf terakhir lam. Semua ni huruf fi'il madhi, huruf terakhir dia tu baris atas. Itu dimasukkan bil fathati. Sama ada maklum ataupun majhul, semuanya berbaris atas. Ya, kalau majhul fu'ila, lam tetap baris atas. Fu'ila wazan kedua tetap baris atas. Tu yang tu dimasukkan bil fathati, ya, sebab dia tidak ada mansub. Kalau maklum, kalau fi'il mudhari, lam berbaris hadapan. So baris hadapan ni menunjukkan i'rab yang marfu'. Ini marfu', lam baris depan adalah marfu'. Kalau fi'il amar, lam yang sukun tu menunjukkan majzum. Semua ni ada i'rab, ya. Tapi madhi tak ada. Dia tidak ada marfu', tidak ada mansub, tidak ada majzum. Jadi dia baris atas saja. So itu dia panggilkan bil fathati, ya. Ada juga tengah buku dia menggunakan alal fathati pun boleh juga. Ya, atas baris atas. Dia menggunakan alal. Okey, terima kasih doktor. Ya, sama. Okey, so sekarang ni kita buat pembentukan kalimah pula, ya. Kalimah kita faham ni baru boleh kita buat pembentukan kalimah. So kita minimize ni dulu. Kita pergi ke leksi logos. Okey, buka leksi logos. So kita mulakan dengan 3 huruf akar, ya. Tuan-tuan, 3 huruf akar patut sudah nampak. Apa? Fa, sin, dal. Itulah 3 huruf akar. Ya, so mulakan dengan fa, sin, lepas tu dal. Okay, itu 3 huruf akar. Dia tidak ada makna dan dia tidak dibariskan. Sebab itulah kita kena membentuk kata dasar. Sebab kalau tidak, dia tidak memberi makna apa-apa. So kita perlu bentukkan kata dasar daripada huruf akar tu, ya, dengan menggabungkan 3 huruf akar ni tadi dan bariskan dia untuk menjadikan satu kalimah. Barulah dia ada memberi makna, ya. Kalau huruf saja dia tidak ada makna. So fa baris atas, sin pun baris atas dan dal juga baris atas. So yang ni dinamakan kata dasar, ya. So kata dasar dia sudah ada makna, ya. Makna kena berikan makna supaya kita dapat memberi makna kepada kalimah-kalimah yang akan dibentuk daripada kata dasar ni, ya. Iaitu fasada, makna dia rosak, ya. Macam mana Melayu je rosak? Raw, wow, sim, qaf.
Ya, Melayu bukannya kaf ya, dia gunakan qaf, rosak. Jawi dia. Doktor bukan kena letak dia punya domain sekali. Domain mana? Dia rosak, bukan? Kau sadar? Itu kan madhi. Dalam tu ada Ini kata dasar bukan madhi ya. Oh, okey, kata dasar. Ingat, kata dasar bukannya madhi, belum lagi. Belum lagi. Dia makna rosak saja, bukannya dia telah rosak ke, bukan. Madhi itu sudah jadi kata terbitan kepada fasada. Okay. Itu peringkat Peja tu dia barik, dia bersambung. Kalau yang saya perasan, kalau tak bersambung puas sindal tu. Okey. Ya, ini baru kata dasar ya. Daripada kata dasar lah dia membentuk kata terbitan madhi ataupun mudhari ataupun isim fa'il dan sebagainya daripada kata dasar ni ya. Dia tidak ada elemen pelaku, tak ada elemen masa lagi. Kemudian barulah dia dalam ayat tu dia membentuk fi'il madhi, jadi kena ambil acuan fi'il madhi lah. Wazan satu iaitu fa'ala. Di sini baru kita gunakan acuan dia ya untuk membentuk fi'il madhi. Tadi belum fi'il madhi lagi. Dia baru apa? Kata dasar saja. Sekarang baru nak membentuk fi'il madhi kena gunakan acuan fi'il madhi, iaitu acuan mana? Yang ni tadi, fa'ala ni. Inilah acuan dia. Kalau dia fi'il mudhari', kalimah tu fi'il mudhari', jangan gunakan madhi. Gunalah fi'il mudhari'. Ya. Itu gunanya kita belajar acuan ni. Macam kita nak buat kek kuih baulu, kan? Jangan pergi ambil kek apa? Birthday cake pula tak jadi dia kuih baulu. Kena acuan kuih baulu, barulah hasilnya akan keluar kuih baulu. Macam tu juga ni, nak mengeluarkan fi'il madhi, gunakan acuan fi'il madhi. Kalau di wazan satu, gunakan acuan fi'il madhi wazan satu. Kalau kalimah tu fi'il madhi wazan keempat, gunakan acuan fi'il madhi wazan keempat, af'ala. Okey. So, bila fa'ala, fasada masuk ke dalam fa'ala, fa di sini ganti ke fa, jadi samalah. Sim gantikan ain, lepas tu dal gantikan lam, jadilah kalimah yang sama. Ya. Maknanya, kalau kata dasar, ya, nak menjadikan fi'il madhi wazan satu, sebenarnya ijaan dia sama. Senang saja. Jadilah fasada. So sekarang ni fi'il madhi bukannya kata dasar lagi dah. Kata terbitan dalam bentuk fi'il madhi bermakna dia sudah ada pelaku. So kalau kita nak memberi makna di sini, ya, makna dia ialah dia. Dia ada, dia lelaki, sebab fa'il di sini tersembunyi ya. Fa'il huwa mustatir. Ya, dia tersembunyi, maknanya dia. Dan dia sudah ada elemen pelaku. Dia di sini dan ada elemen masa. Masa dia ialah telah. Ustaz. Telah. Ustaz. Ya. Dalam apa tu fa'ala punya acuan tu mungkin tersilap Ustaz Picik tu. Tanwin tu nak betulkan nanti kan. Ya ke? Fa'ala. Sekejap ya. Okey, silap, betul. Tekan sebab dia halus tak nampak. Okey, dia baris atas dia. Okey. Besar baru nampak ya. Okey. Okey. So dia mesti madhi, dia ada elemen pelaku, mesti ada elemen masa dan perbuatan, iaitu dia ni tadi ya. So kita apa je lah, copy sajalah. Dia telah rosak. Ini kata terbitan. Belum lagi kalimah di dalam Al-Quran ya. So daripada kata terbitan ni dia perlu diubah suai untuk menjadi kalimah di dalam Al-Quran tu. Jadi kita buat perubahan, penambahan supaya dia menjadi kalimah dalam Al-Quran tu. Apa yang kita buat? Kita
fa'il dia bukannya dia. Ya, fa'il dia ialah ta. So, masukkan ta. Ta alif selepas fasada. Ya, selepas fasada tu tukarkan, masukkan fa'il. Di sini tadi hanya kata terbitan. Kata terbitan default dia ialah dia seorang lelaki. Ya, dia seorang lelaki. So maksud ni kalau kita nak bracketkan dia supaya dia maksudkan dia lelaki. Lam alif kaf ya. Default dia, ya. Default kepada fi'il madhi sentiasa dia iaitu seorang lelaki, ya, telah rosak, ya. Dalam konteks ini fasada maknanya rosak. Tetapi dalam ayat itu yang ditujukan fa'il itu bukannya dia lelaki tetapi ta. So, masukkan ta selepas fasada, ya, biasa dia gabungkan. Cara menggabungkan tu senang sajalah, iaitu buangkan tanda campur tu, ya. Buangkan tanda campur. Okey. Dan sambung dia terus. Jadilah kalimah fasadata. Fasadata, ya. Ta tadi kita telah kupaskan dia apa dia? Di sini tadi, di sini ta ialah fa'il, iaitu pelaku kepada perlakuan dua kata nama yang muannas ghaibun, iaitu mereka berdua. Okey. So lepas tu kalimah tu bukannya fasadata saja tetapi dia ada la, iaitu lam taukid, ya. So lam taukid tuan-tuan dan puan boleh masukkan di sini pun boleh, ya, sekali, maknanya buat serentak, masukkan la dan masukkan fa'il dia sekali, ya, boleh. Masukkan la dan baris atas, lepas tu tambahkan dia kepada fasada tadi. So maknanya proses di sini apa kita buat? Fasada, kita masukkan fa'il dia ta, pada masa yang sama kita masukkan lam taukid di awalan dia, yang dipanggilkan prefix, ya. Lam taukid tu jadi bila dibuangkan tanda campur ni, so dia akan terus, ya, bersambung kepada fa tu. Okey. Jadilah la fasadata, ya. La fasadata. Di sini kita tengok kita dah beri makna ke belum? Belum lagi, ya. So belum beri makna. So di sini kita dah boleh beri makna lah. So setiap kali kita sudah membuat pembentukan kalimah, so kita beri makna, kita terjemahkan dia, ya. So boleh kita letakkan terjemahan ta, ra, jim, mim, alif, ha, nun, ya, terjemahan dia. Ya. La kita sudah tahu makna dia pasti. Fa, sim, ta, ya, pasti, ya. Telah rosak, ya. Tapi siapakah telah rosak tu? Masukkan fa'il dia dulu. Pasti. Dalam konteks ayat tu kita tahu mereka berdua tu sebenarnya langit dan bumi. Masukkan, ya. Okey, sini tak ada ngah, kita kena buka leksilogos baru, ambil jawi, ya. Sebab kita Arab dia tak ada ngah, so kita pergi leksilogos baru, ambil jawi, J-A-W-I di sini, ya. So dia ada ngah di sini, ya. Ambil ngah ni, copy dia, bawa ke leksilogos Arab tadi, ya, tampal dia kat situ, ya. Langit, ta, dan, dal, alif, nun, dan bumi, ba, waw, mim, ya. Ya.
La fasadata maknanya pasti langit dan bumi telah rosak. Disebabkan berlakunya perbuatan sebelum ayat kalimah la fasadata tu, ada orang yang mengatakan kalaulah di langit dan di bumi ni terdapat banyak Tuhan. Itu Allah nak mengatakan. Kalaulah terdapat banyak Tuhan di langit dan bumi ni, Allah kata tentulah ataupun pastilah, ya, kalau nak letak lah pun tak apa, ya, tidak apa, ya, tidak merosakkan makna dia. Pastilah langit dan bumi telah rosak. Itulah akibat kalau ada orang yang mempercayai adanya ramai Tuhan yang menguruskan alam ni, ya, menguruskan langit dan bumi ni. Allah kata lama dah langit dan bumi ni telah rosak. So inilah yang membuktikan yang Tuhan itu adalah Esa, dan bukannya dua, bukannya tiga, dan bukannya ramai. Ya, so dia menguatkan keimanan kepada orang-orang mukmin yang Allah tu adalah wahid, ya, iaitu satu saja. Ya, jadi bagi orang yang mengatakan ada pula Tuhan-Tuhan lain tu, jadi mereka tu adalah orang-orang yang musyrik, ya, yang menolak keesaan Allah Subhanahu Wa Taala, ya. So ini bahagian pembentukan dia, ya. So kalau kita nak simpan dia, masukkan rujukan seperti biasa, kita letakkan rujukan dia itu surah Al-Anbiya ayat 22, dan kalimah ni adalah kalimah yang ke-6. Fasada adalah kalimah yang ke-6 selepas, betul ke-6? Nanti ya kita rujuk balik. Ini ada yang ke-4, 5, 6, 7, ya, bukan 6. Yang ni Allah 6, la fasadata adalah yang ke-7. Kan ni. Okay, dia sebab dia ini kena buat balik, ya. 21, 22 dan 7. Ya, dan kita boleh screenshot dia kalau kita untuk buat penerangan dan perbahasan mengenainya, kita boleh simpan dia dalam screenshot, ya, dan kita boleh guna pakai di masa hadapan, ya, insya-Allah. Jadi kita sudahi dulu sini. Sudah 7.56, ya. Doktor patah balik dekat yang bagi makna-makna tu. Fi'il i'rab, masa i'rab tu nak screenshot. Mana? Sini. Okey. Yang tu tak screenshot tadi lagi. Sudah. Tak ada? Ha? Tak ada. Yang mana satu? Yang satu lagi. Yang tadi. Yang screenshot yang ni. Yang mula. Kena share dulu. Share. 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 Oh, tak share. Saya dah off share, ya. Hmm. Nanti kejap. Mana dia, ya? Kena. Oh, sebab tadi dah off sharing tadi. Okey, yang mana? Yang ni ke yang satu lagi? Yang ni. Nak screenshot satu sekali. Sekejap. Sudah. Okey. So, yang ni dah sudah screenshot, ya? Okey. Okey. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah kita akan sambung perbahasan kita pagi besok, pagi Rabu. 1 Februari.